Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Siti Aminah binti Huram Elais Hasran, nombor matrik 054710. Saya daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah dengan Kepujian Semester 3 sesi 2019-2020. Baik, hari ini saya akan membentangkan satu tajuk iaitu transliterasi teks Jawi Klasik Kitab Bughyah At-Tullab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani di bawah subjek kajian teks Fiqh Nusantara. Subjek ini diajar dan dibimbing oleh Al-Fadhil Al-Ustaz Ahmad Syahrudin bin Taha. Jadi, tajuk ini anda boleh lihat di dalam kitab pada muka surat 162 dan 163 iaitu berkenaan bab sujud sahwi dan perkara yang berkaitan dengannya. Baiklah, kemudian kita pergi kepada isi kandungan keseluruhan pembentangan ini. Yang pertama, saya akan menceritakan tentang sujud sahwi dan pendahuluan secara serba sedikit. Yang kedua, masalah meninggalkan tahiyat awal bagi imam atau individu yang solat sendirian. Yang ketiga, masalah meninggalkan tahiyat awal bagi makmum. Yang keempat, masalah meninggalkan membaca kunut. Dan yang kelima, penutup. Pengenalan. Pengertian sahwi dari segi bahasa ialah lupa atau lalai akan sesuatu. Manakala yang dimaksudkan dengan sahwi di sini ialah kecacatan solat yang dilakukan seseorang ketika bersolat sama ada disengajakan atau terlupa. Oleh itu, sujud ini yang dilakukan di penghujung solat akan menjadi penutup kepada kecacatan tersebut. Seterusnya, sebab-sebab yang perlu dilakukan sujud sahwi ada 4 perkara. Pertama, meninggalkan satu daripada sunat ab'ad seperti tasyahud yang pertama dan kunut. Keduanya, apabila seseorang meragui bilangan rakaat. Ketiga, apabila tidak sengaja melakukan perbuatan yang ditegah yang jika disengajakan akan membatalkan solat. Keempat, iaitu memindahkan sesuatu perbuatan solat sama ada rukun atau sunat ab'ad atau surah yang dipindahkan kepada bukan tempatnya. Tujuan saya mengambil bab berkenaan dengan sujud sahwi dan perkara yang berkaitan dengannya ini kerana ingin menerangkan makna serta istilah bahasa Jawi lama dengan lebih mudah untuk difahami berkenaan dengan masalah meninggalkan perkara yang berkaitan dengan sujud sahwi. Selain itu juga, ia dapat menjadi panduan bagi memahami kaedah penyelesaian bagi sujud sahwi dan perkara yang berkaitan dengannya. Jadi, pengertian sahwi ini boleh lihat di dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji Ibadah dalam Fiqh Syafi'i pada halaman 327. Baiklah, kita pergi kepada yang kedua iaitu masalah meninggalkan tahiyat awal bagi imam atau individu yang solat sendirian. Penerangan daripada kitab Jawi Klasik ini pada bahagian ini iaitu masalah ini berkaitan dengan imam atau seorang individu yang solat sendirian lalu lupa untuk menunaikan tahiyat awal. Jadi, bagi tok imam dan individu yang solat sendirian, jika masing-masing jahil akan haram perbuatan kembali duduk semula daripada berdiri, maka sah solat. Jika mereka tahu dan mereka buat juga, maka batallah solat tersebut kerana perbuatan tiap-tiap mereka itu kembali duduk sudah melangkaui 2 rukun iaitu rukuk dan berdiri tegak. Penerangan seterusnya, wajib bagi tiap-tiap daripada mereka iaitu imam dan orang yang solat sendirian berdiri sahaja tanpa kembali duduk apabila dia ingat
dan dia mengetahui akan haram perbuatan kembali duduk tersebut, serta hendaklah imam dan individu yang solat sendirian melakukan sujud sahwi 2 rakaat sebelum salam. Yang ketiga iaitu masalah meninggalkan tahiyat awal bagi makmum. Baik, penerangan. Bagi makmum, hendaklah bagi dia mengikuti perbuatan imam berdiri kerana lupa mengerjakan tahiyat awal. Sebabnya, kalau makmum itu sengaja, dia tidak mahu mengikuti perbuatan imam yang disebutkan di atas, maka batallah solat makmum tersebut. Kemudian, haram dan terbatallah solat jika makmum ikut perbuatan imam kembali duduk daripada berdiri untuk mengerjakan tahiyat awal. Nescaya apabila perbuatan imam kembali duduk untuk melakukan tahiyat awal, maka makmum itu ditegah daripada mengikuti perbuatan imam kerana mungkin imam itu sengaja. Maka ketika itu makmum diberikan dua pilihan. Sama ada makmum tersebut berniat keluar daripada mengikut imam atau menunggu ketika berdiri. Maka di sini pilihan makmum untuk berniat keluar daripada mengikut imam itu terlebih utama, yakni terlebih aula daripada menanti perbuatan imam. Sembahyang makmum menjadi batal ketika mana dia ikut perbuatan imam yang berdiri lalu kembali duduk tahiyat awal. Wajib bagi makmum itu kembali semula berdiri bila dia tersedar akan perbuatannya itu salah. Sah sembahyang bila keadaan masing-masing duduk. Namun, jika makmum berdiri kerana lupa mengikut perbuatan imam, maka wajiblah bagi makmum duduk semula mengikut perbuatan imam. Kemudian, jika dia tahu dan sengaja tidak mahu kembali ikut perbuatan imam, maka batallah sembahyang. Seterusnya, jika dia sengaja berdiri, maka sunat untuk dia kembali ikut perbuatan imam itu duduk. Kerana makna sengaja dikira atas perbuatan makmum tersebut. Berbeza jika dia terlupa, maka tidak harus dia mengikut imamnya duduk tahiyat awal. Jika imam atau individu yang solat sendiri dalam posisi daripada duduk, lalu bangun, belum sampai pada rukun berdiri betul, baginya itu sunat dia kembali tahiyat awal. Sunat dia mengerjakan sujud sahwi jika perbuatannya hampir kepada berdiri kerana dia sudah melangkaui dua rukun iaitu rukuk dan berdiri. Jika dia hendak bangun dan terhampir posisi dia kepada duduk atau antara berdiri dan duduk, maka tidak mengapa dia tidak buat sujud sahwi kerana perbuatan itu belum sampai membatalkan sembahyang. Kemudian masalah meninggalkan membaca kunut. Kemudian, jika Tok Imam atau seseorang meninggalkan kunut kerana lupa semasa dia sudah menghantarkan dahi pada tempat sujud, lalu baru dia teringat tidak membaca kunut, maka jangan kembali berdiri untuk membaca kunut sebab sudah masuk rukun sujud. Jika kembali juga sebab dia tahu haram dan sengaja, maka batallah sembahyangnya. Jika dia tidak tahu akan perbuatan itu haram, maka tiada batallah sembahyang itu. Tetapi jika dalam posisi sedang berdiri, lalu dia ingat, maka wajib dia kembali kepada sujud. Penerangan yang seterusnya, contohnya Tok Imam atau seseorang yang solat secara sendiri. Lalu, dia lupa pada keadaan sampai had rukuk, jangan dia kembali baca kunut dan wajib dia melakukan sujud sahwi. Berbeza jika belum sampai kepada rukuk, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Penerangan yang seterusnya, bagi makmum, dia wajib ikut perbuatan imam meninggalkan kunut tetapi harus, iaitu boleh juga dia tidak ikut perbuatan imam meninggalkan kunut sekiranya jangan sampai perbuatannya itu melangkau dua rukun iaitu rukuk dan sujud.
Baik kesimpulan ataupun penutup. Kesimpulannya, sah sembahyang imam atau seseorang yang solat sendiri terlupa melakukan tahiyat awal dalam keadaan dia berdiri tanpa kembali duduk serta dia hendaklah melakukan sujud sebanyak 2 kali pada penghujung solat sebelum memberi salam. Seterusnya, terlebih utama bagi makmum berniat keluar daripada mengikut imam jika imam terlupa melakukan tahiyat awal dalam sembahyang. Selain itu, dalam ibadah pada perkara sujud sahwi, imam dan individu yang terlupa membaca kunut hendaklah tidak kembali berdiri betul sesudah meletakkan dahi pada tempat sujud. Jika mereka melakukannya dengan sebab tahu haram melakukannya, maka tidak sah sembahyang tersebut. Maka di sini hendaklah dilakukan sujud sahwi kerana meninggalkan bacaan kunut dalam solat. Bacaan kunut dalam solat adalah salah satu sunat ab'ad. Jika terlupa melakukannya, disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Maka sunat sujud sahwi apabila terjadi satu daripada sebab yang dinyatakan di atas, namun solat tidak batal jika tidak melakukannya. Sekian daripada saya. Wallahu alam. Terima kasih dan semoga penerangan saya ini memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.